Tabiat ini membawa kepada luput waktu ibadah dan khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa dan tertutup mata hati daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Titisan Hujan Lautan Sufi. Kita dalam rangka melihat sifat-sifat mazmumah, dan sifat yang pertama yang telah kita sebut dalam 2-3 pertemuan yang lepas, iaitu syarahut ta'am, sangat gemar kepada makanan. Sambungan masih dalam bab syarahut ta'am, gemar kepada makan itu tabiat yang memang Allah Ta'ala letak pada setiap makhluk. Bukan kita saja yang gemar pada makan, haiwan pun gemar kepada makan. Cuma dia jadi sifat mazmumah bila sangat gemar kepada makan. Kepala dia asyik fikir tentang makan dia. Bangun pagi, fikir makan. Duk tengah makan yang pagi tu, tengah hari dia fikir dah. Nak makan apa pula kita tengah hari. Baru duduk hari Rabu, hari Sabtu, Ahad, fikir dah nak makan apa. Contoh ni tuan-tuan Sekali tuan-tuan kata kat aku tu. Contoh. Itu dia panggil orang yang sibuk dengan soal makan. Kepala dia sentiasa berfikir tentang makan. Apatah lagi dia usaha pula pergi cari setiap apa yang dia nak. Maka sifat ni, sifat sangat gemar kepada makan ni, dia kata tabiat ini, kalau dia sebati dengan diri kita, maka tabiat ini akan membawa kepada luput waktu ibadah dan khidmat kepada Allah. Orang yang suka makan, maka ghalibnya kata ulama, tempat dia berulang alik ketandas. Nak jaga wuduk tak lekat. Nak berwuduk sepanjang hari tak lekat. Daripada mula keluar rumah, nak pergi ke ofis, katakanlah dalam keadaan kita keluar tu ada wuduk, boleh jadi tak sempat sampai ofis, tak ada wuduk dah. Kenapa kita boleh baca kisah-kisah imam-imam besar, para ulama, wuduk dia untuk solat isyak boleh guna untuk subuh. Kita antara maghrib isyak pergi cari tandas lagi. Sebab cara makan kita tak sama dengan dia orang. Jadi ulama sebut, bila kita ni, tabiat kita ni suka dan gemar kepada makan, maka tempat berulang alik kita adalah ketandas. Tapi bila orang tersebut menjaga diri dia daripada makan yang melampau ni, maka tempat berulang alik dia adalah tempat ibadah. Dia boleh buat 2 rakaat demi 2 rakaat, 2 rakaat demi 2 rakaat. Sebab apa? Dia tak ada masalah dengan wuduk. Kita nak buat 2 rakaat demi 2 rakaat, kadang-kadang tak boleh. Sebab apa? Nak kena ambil wuduk lain pula. Bahkan dalam bab wuduk, tuan-tuan baca dalam kitab fiqh dah,
berwuduk ni afdal dan mustahab kita duduk dalam keadaan sentiasa berwuduk. Baik, jadi tabiat ini membawa kepada luput waktu ibadah dan khidmat kepada Allah. Kalau nak cepat-cepat nak pergi ibadat, nak pergi semayang fardu, tak boleh ya. Sebab apa? Kita tak ada wuduk. Nak kena pergi ke tandah dulu. Kalau kita jenis minum air banyak, makan banyak, awak dia nak kena masuk tandah setiap kali nak semayang. Bila duduk dalam tandah lama pula, duduk menung dalam tu lama pula, luputlah takbiratul ula ke, rakaat pertama ke, semua tu luput dah. Adapun orang yang menyedikitkan makan, tuan-tuan tengok di dalam bulan Ramadan dia Zuhur penuh orang datang semayang. Sebab apa? Tak makan. Tapi maghrib tak ada lah. Maghrib tak ada lah. Dia tinggal imam bila siap. Lepas tu orang-orang tua yang dah tak lalu makan, kalau lalu makan duduk kedai juga. Tinggal yang tu lah. Mari semayang di rumah apa, mari semayang di masjid. Yang lain semayang di rumah. Dia kata nak makan nasi terus, dia kata. Berbukalah di rumah. Berbuka di rumah pun ajar gitu. Ajar buka puasa dengan tamar, minum air, solat maghrib. Lepas tu baru makan nasi. Ajar nak gitu. Walaupun di rumah. Dah tak nak pergi masjid, ajar nak di rumah gitu juga. Buka puasa dengan tamar, lepas tu minum air sikit, lepas tu kita semayang maghrib berjemaah dulu. Lepas tu baru kita makan nasi. Biasakan gitu. Baik. Dah nak bawa pergi masjid, dah kita. Sebab apa? Tak sedap di masjid, tak selesa. Gitu begini dan sebagainya lah. Galiknya gitu lah. Bila kita sibuk dengan makan, Zuhur tak peduli dah kita dengan orang azan. Baru nak suap nasi, tak tinggal nasi kita, mana nak tinggal, dia kata. Lagikan pula dia mengaji, semayang ni wajib muwassa', bukan wajib mudayyak. Kalau wajib mudayyak terpaksa lah kena tinggal macam semayang Jumaat. Tapi semayang Zuhur ni wajib muwassa', boleh je tak berjemaah. Lepas tu luah pula waktu dia. Daripada pukul 1 lebih sehinggalah masuk asar, ikutlah nak buat di antara waktu tu. Dia pun mengaji juga. Sebab tu dia duduk kedai lama sejam. Dia kata pukul 3 tak apa lagi semayang Zuhur. Orang yang jaga, jawab dia, sebelum masuk waktu tu dia ready dah. Orang yang jaga nak masuk semayang, satu amal, satu pahala percuma Allah Ta'ala bagi. Masuk dengan himmah, masuk dengan cergas, pahala lain Allah Ta'ala bagi. Bila dah makan masuk dengan lembek lah, letih dah. Kalau boleh nak cari dinding nak bersandar, tu lagi sedap. Sebab apa? Sebab perut dah kenyang. Luput banyak ibadat ni. Nak ambil tasbih zikir, golek 2-3 butir tidur. Sebab apa? Perut kenyang. Tapi kalau waktu kita tak kenyang sangat, sederhana, biasa-biasa je, waktu tu kita boleh beribadat pada Allah Ta'ala dengan lebih sedap. Tak percaya, mari waktu qiyam malam-malam. Waktu tu lagi sedap beribadat. Banding dengan baru sudah makan nasi, nak semayang maghrib. Tak sedap. Tak sedap, perut tak sedap. Kita nak rokok, nak sujud, tak sedap. Tapi waktu qiyam pukul 4:30 kita tak sahur lagi. Waktu tu, waktu sedap kita beribadat. Bodi kita lapar pun tidak, kenyang pun tidak. Waktu tu sedap beribadat. Jiwa kita pun lebih lunak pada masa tu. Lebih linang pada masa tu. Baca ayat sikit, setuh bab neraka sikit, dia mudah nak keluar air mata. Sebab apa? Sebab jiwa kita tengah tenang, tengah linang pada masa tu. Tapi kalau dah serabut dengan perut kenyang, nak menyawa pun tak boleh, nak menangis kok mana. Gitu ibarat dia. Sebab tu agama sangat-sangat membesarkan soal berlapar ni. Depan disebut. Sangat-sangat membesarkan soal berlapar ni sampai peringkat Allah Ta'ala fardukan kita puasa. Lepas tu dahlah fardu berpuasa. Pahala puasa tu pula Allah Ta'ala tak bagi tahu. Fa innahu li, serah padaku lah pahala ni. Ibaratnya tak masuk dalam kalkulator engkau lah.
Ada pun yang lain Allah Ta'ala sebut yudha'af lahu. Allah Ta'ala gandakan satu kebajikan tu dengan 10, lepas tu ganda lagi dengan 100, dengan 1000. Sebut. Bila masuk bab puasa ya, maka Allah Ta'ala kata fa innahu li wa ana ajzi bih. Ulama kata nak beritahu besarnya pahala belapan ni. Tak boleh kira dengan kalkulator engkau lah maknanya. Masuk dalam kalkulator aku lah. Alat kira-kira aku je. Sebab apa? Tak boleh mu nak kira pahala dia terlalu besar. Tu betapa besarnya pahala belapan ni, puasa ni. Maka Allah Ta'ala tak serah kepada manusia untuk hitung kira, tidak. Tapi Allah Ta'ala serahkan kira pahala tersebut pada diri dia sendiri. Tapi semayang tak. Semayang dia beritahu siap-siap tak. Mu semayang seorang satu. Mu semayang jemaah 25 atau 27. Tu mengikut riwayat yang berbeza. 25, 27. Boleh bilang tadi boleh 27 dah. Semayang syak nanti 27 pula. Subuh 27 pula. Puasa tak serah pada aku. Biar aku kira macam mana. Sebab apa? Dalam puasa tu ada latihan pada sabar. Sabar ni bi ghairi hisab. Tak boleh nak kira, tak boleh nak hitung. Dalam puasa ni berapa jenis sabar ada tu. 2-3 jenis sabar. Kalau ikut ulama tolong perincikan pada kita. 2-3 jenis sabar ada dalam satu ibadat puasa yang kita buat tu. Sabar nak buat taat, sabar dalam nak melakukan taat, sabar nak kena tinggal benda yang asalnya halal tiba-tiba tak boleh makan. Benda yang asalnya halal tiba-tiba tak boleh buat di siang hari. Nak tinggal tu bukan senang semua tu. Jadi haram, asalnya halal. Tiba-tiba jadi haram di siang hari. Payah juga nak buat tu. Tu yang ada orang tak boleh tinggal. Dia buat juga walaupun dia tahu hukuman dan denda dia bukan setakat di akhirat, dunia pun kena denda dah. Tapi dia sanggup sembunyi-sembunyi pergi cari. Pukul 3 pergi beli nasi dah. Pukul 3 beratur dah dia pergi beli nasi. Pukul 2.30 asal orang buka kedai, buka bazar, dia beratur pergi beli nasi dah. Orang tak berani nak pergi beli lagi, dia pergi beli dah, tak tahu nak makan bila. Balik makan terus, wallahu alam lah. Cuma nak beritahunya, bukan senang nak meninggal benda yang Allah Ta'ala ni larang kita buat. Tu tabiat nafsu kita dah. Bila mana Allah Ta'ala larang, hak tu lah yang dia suka buat. Supaya budak kecil gitu lah. Baik, lepas tu ada lagi 2-3 jenis sabar lah. Ulama tolong hurai pada kita. Baik. Jadi tabiat makan ni, gemar pada makan ni menyebabkan luput waktu ibadah dan luput waktu khidmat pada Allah Ta'ala. Ditambah lagi menyebabkan lupa. Rupa-rupanya duduk situ. Ni petua ni semua ni. Ambil mana ni lupa ni? Dalil mana? Jangan tanya ni petua ataupun pengalaman para ulama. Dia tulis lupa tu boleh jadi ada sandaran, tapi sebab kitab kecil dia tak sebut. Ataupun boleh jadi hanya mari daripada pengalaman yang dilalui oleh para ulama. Supaya tua-tua kita dululah banyak juga dia bagi petua itu, petua ini dan sebagainya. Ulama pun berdasarkan pengalaman dia, orang yang gemar makan ni banyak lupa berbandingan orang yang kurang makan. Saya ingat waktu mengaji kitab penawar dengan Baba Zik, dia sebut kalau kita ni nak latih anak kita jadi orang yang tajam pemikiran, ataupun anak kita ni nak pergi berdebat, katakanlah berdebat antara sekolah kan, antara sekolah dia masuk pasukan debat, maka dia kata pagi tu dia kata biar perut dia lapar. Bukan maknanya tak bagi makan langsung, tidak. Tapi jangan bagi kenyang. Sebab kalau bagi kenyang, akal akan tumpul. Dia akan lupa. Maka nak suruh otak jadi bijak, banyakkan lapar. Gitu baru jadi orang bijak, baru jadi orang cerdik. Orang bijak-bijak tak sempat nak makan. Orang macam kita ni je yang yang terlebih makan. Sebab tu ngaji tak tinggi mana kita lah. Baik, saya ingat ada seorang pensyarah Universiti Malaya waktu saya mengaji situ sekejap. Kebetulan rumah dia dalam bilik tu, sebab dia orang Kelantan.
Dia orang Kelantan, anak bini dia semua duduk Kelantan. Jadi dia duduk di Kuala Lumpur ni antara Isnin hingga Jumaat je. Lepas tu malam apa Jumaat, malam Sabtu juga kira nak balik Kelantan. Adalah 2 hari balik Kelantan. Sebab anak bini semua duduk sana. Lepas tu rumah dia mana? Rumah dia dalam bilik dia. Dalam bilik dia. Dia cerita pagi-pagi ada katil lipat dalam bilik dia. Saya masuk bilik dia ada katil lipat. Pagi-pagi dia terlepas daripada semain subuh dia duduk meja baca buku. Baca buku tak sedar. Bila duk baca buku tu tak sedar tu. Dia mari sedap baca buku. Lepas selah belek pa belek. Kita belek tak belek pun lagi gelisah dah kita. Tak belek lagi gelisah dah. Baru tengok 2 baris gelisah. Ustaz ni lama betul. Satu tajuk tak habis lagi ustaz ni gelisah dah kita. Dia duk belek pa belek. Dia kata sedar perut mari lapar. Perut mari rasa lapar. Pukul berapa? Pukul 12 tengah hari. Maknanya sarapan pagi dok. Sebab apa? Galik duk baca buku. Gitu orang nak jadi hebat ni. Tuan-tuan tanyalah orang hebat-hebat ni supaya kita. Kau duduk kedai kopi, makan, minum teh tarik cawan tu sejam buat. Kau mereka ni makan sekali sehari. Kalau saya mengaji kitab ni dengan Syekh Fuad Kamaluddin Maliki, siapa peringkat majlis lepas isyak kadang-kadang saya minta tolong bawa apa buah tamar. Dia kata tak sempat nak makan hari ni. Daripada pagi sampai ke petang tak makan. Terasa lapar, minta anak murid dia bawa dulu buah tamar 2-3 butir, makan buah tamar 2-3 butir, minum air. Ni lepas daripada kuliah tu baru makan. Orang hebat gitu cara makan dia. Kita ni susun siap dah pagi mesti. Lepas tu tengah hari pula mesti. Penat orang rumah mikir nak masak benda lah. Habis menu tu yang beli buku tu 360 menu untuk setahun. Beli saja tak buat-buat pun. Cuma nak beritahunya orang buat keluar buku tu sebab apa? Sebab orang perlu tu. Sebab duk memikir ni. Ada orang duk fikir nak makan apa ni? Siapa orang buat buku 360 menu. Maknanya cukup untuk satu hari. Satu tahun. Tapi tuan-tuan duduk dengan orang hebat. Baba Zik dia cerita, kalau duduk pondok, dia kata, pergi pondok nak makan tak? Dia kata, tak ada, tak jadi orang alim. Kalau tak nak pergi pondok, survey dulu, keteng ni jual apa? Makanan apa yang akan disedia di kantin ni? Menu apa? Saya nak tengok menu dulu. Hari Isnin, menu dia chicken chop. Hari Selasa menu dia popcorn, chicken popcorn ke apa nama atau budak-budak makan sekarang ni. Hari Selasa, hari Rabu kentang cheese ke apa tak tahu, tak cheese tahu. Cuma nak sebutnya kalau duk tanya yang tu jawab dia tak mengaji anak dia. Duk pondok kalau nak alim ni pengalaman dia cerita. Dia kata masak nasi bubuh telur. Nasi masak, telur masak. Ambil kicap, ambil sos, makan. Masak lebih lagi, kitab. Bagai-bagai kitab nak baca, nak ulang, nak hafal banyak. Dia kata hijau duduk pondok ni waktu mengaji. Kalau tak buat yang tu gak keluar daripada pondok bukan ilmu besar, body besar. Keluar daripada pondok 10 tahun duduk pondok tengok makin gemuk duduk pondok. Ya tu tak ngaji tu. Sebab apa? Duk kira nak makan je. Kita ni tengah hari ni nak kena masak kari ni. Nak boleh kau kari tu tuan-tuan. Nak kena pergi cari rempah kari. Kau boleh buat gitu ke? Pergi cari rempah kari kedai. Satu paket rempah kari. Tak cukup lagi. Kena ada daun kari pula. Lepas nak kena ada bawang. Bawang apa? Tahu saya bukan reti bab masak ni. Cuma nak kena ada itu, ini dan sebagainya lah. Nak kena beli ayam. Nak kena beli macam-macam lagi. Tu pun berapa banyak masa dah kita ambil. Sebab tu Syekh pernah nasihat. Dia kata apa? At-taslimu raha. Musrah dia soal makan ataupun soal apa sekalipun, mesti kau akan rehat. Syekh baru sampai. Dia sebut kataan tu ada sebut. Ada seorang ahbab pergi sambut di airport. Bila dah ambil dia di airport, maka dia pun serah pasport pada anak murid dia yang untuk uruskan semua. Maknanya dia
serahkan benda tu, maka dia kata taslimu raha. Cara apa? Cara guru mursyid ni dia bercakap tu ada makna. Selagi mana kita tak serah urusan kita pada Allah, penat kita duk mikir. Kita ada anak 10 orang. Oh, kalau mikir semua pasal 10 tu pening kepala. Yang seorang ni sekolah menengah macam mana, yang seorang ni duduk universiti macam mana, pening. Tak masuk you lagi, mikir dah kita pening mikir. Nak ambil mana duit, itu, ini dan sebagainya. Padahal Tuhan susun siaplah kodah setiap manusia. Tapi kalau kita tak taslim pada Allah, penat. Supaya soal makan ni. Kalau kita tak taslim pada orang yang kita amanah dah pada dia dalam rumah tangga, selesai bak makan kita, pening pas kita. Sebab apa? Hatta sampai peringkat kita caput tangan urusan dia. Kita pula duk gitu begini, orang tua ni jenis payah makan. Kalau kita taslim pada dia, apa hak ada, makan. Oh, orang tua ni mudah makan. Nasi dengan telur dadar dia makan. Jiwa kita tak ada apa, tak ada mikir nak makan apa. Apa yang ada. Kalau kita jenis tak taslim, payah pergi kedai tengok 5 jenis benda. Saya nak makan bihun ni. Yang tak ada juga dia nak. Payah. Tapi kalau dia dalam kepala dia, apa yang ada dia makan. Tak ada masalah tu. Dia pergi kedai, ada 2 je, bihun dengan mi. Asalnya nak makan nasi, makan bihun. Tak ada masalah. Tu dipanggil at-taslimu raha. Orang serah hidup pada Tuhan. Rehat dia. Sebab apa? Sebab dia serah pada yang Maha Alim. Dia serah kepada Ar-Razzaq. Dia serah pada Al-Hakim. Dia serah pada siapa ni? Pada semua yang dia tahu tentang urusan kita. Tak pening mikir. Tak ada urusan pasal anak, tidak. Sebab apa? Serah pada Allah Ta'ala. Allahumma inni astaudi'uka abna'i. Aku serah pada engkau lah ya Allah anak-anak aku ni. Sebab apa? Sebab dia pun termasuk dalam hamba-hamba Allah Ta'ala juga. Supaya dengan kita lah. Baik. Itu sebut contoh ya. Baik. Mana tadi? Firman Allah Ta'ala. Masuk dalih sebutir. Wa kulu wa syarabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Kata Allah, makan dan minumlah kamu dan jangan berlebih-lebihan dengan yang demikian itu, kerana Allah tidak mengasihi orang yang berlebih-lebihan padanya. Nabi kata apa? Nabi kata inna minas saraf. Termasuk dalam kalangan orang yang berlebih-lebih ni, Nabi kata antakula kullamastahait. Dia makan semua benda yang dia ingin. Semua benda yang dia ingin. Mari ingin tu dia cari, mari ingin tu dia cari, dia makan. Maka orang ni termasuk dalam saraf, Nabi kata. Termasuk dalam orang yang berlebih-lebihan dalam makan. Kalau semua yang mari dalam diri dia berkeinginan tersebut, semua dia tunai keinginan dia. Tapi kalau dia sekat, dia jaga, dia tak nak, dia buang, dia tolak dan sebagainya, tu orang masuk dalam riadah tu. Orang yang apa? Melatih diri dia supaya tak jadi orang yang berlebih-lebihan. Lepas tu kalau kita ni duduk jadi orang yang berlebih-lebihan lama dah. Jadi food hunter ni lama dah kita. Macam mana nak ubat dia? Dalam kitab penawar ada sebut sini kitab kecil, dia cerita sikit-sikit pendek-pendek. Dalam kitab penawar dia cerita, kita ni kalau makan nasi tak boleh kalau tak tambah. Mesti kena tambah. Lepas tu tambah berapa kali? 2 kali tambah. Tambah 2 kali. Tapi setiap kali tambah, kalau dulu sebelum ngaji tasawuf 3 senduk sekali tambah. 2 kali maknanya nasi mula-mula makan 3 senduk dah. Lepas tu tambah kali pertama 3 pula, tambah kali kedua 3 pula. Tambahlah 2 kali tu, tapi kurangkan senduk. Gitulah mak ajak. Tambah kali pertama 2 senduk, tambah kali kedua 2 senduk. Kekal gitu dulu. Lepas tu pergi lagi, tambah kali pertama 1 senduk, tambah kali kedua 1 senduk. Berapa kali tambah? 3 kali juga. Supa? Berapa pinggan? 3 pinggan juga supa. Cuma qadar berkurang. Itu yang Baba Zik sebut tu.
Berapa puntung rokok hari ni? 10 puntung. Sebelum ngaji tasawuf. 10 puntung. Lepas tu, macam mana ni nak berhenti ni 10 puntung sehari kita ni? Biar 10 puntung. Tapi potong. Potong depan. Potong puntung rokok tu. Berapa puntung hari ni isap rokok? 10 puntung. Tapi 10 puntung sebelum ngaji tasawuf dengan 10 puntung selepas ngaji tasawuf. Pendek selepas ngaji tasawuf. Potonglah. Kalau nak berhenti. Tapi tak nak berhenti masalahnya. Nak berhenti. Dia ada kaedah, ada cara. Potong lama-lama makin pendek. Last kali tinggal putung. Takkan nak isap putung. Orang tak isap dah putung. Orang tanya berapa putung ini isap kok? 10 juga. Tapi 10 dulu panjang. 10 sekarang makin pendek dah. Lama-lama berhenti ya dia. Asal ada azam, mesti takkan Tuhan zalim nak suruh kita duduk dalam maksiat. Allah Ta'ala nak suruh kita tinggal maksiat, tapi dah kita nak. Yang tu payah tu. Baik. Jadi, kulu washrabu wa la tusrifu. Allah Ta'ala larang berlebih-lebihan ni. Maka Nabi hurai makna berlebihan tu, termasuk dalam berlebih-lebihan ni bila kamu makan apa yang kamu ingin. Semua yang kita ingin kita makan semua. Ataupun kita cari kita makan. Maka kita termasuk dalam musrifin. Baik. Satu dia mari ayat Quran. Nak habis bab ni. Yang kedua Nabi sebut pula dia mari hadis pula. Satu ayat Quran, dua hadis. Biasa gitu cara dia dua pendekatan penulis ni. Dia mari ayat Quran, dia mari hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, la yadkhulu malakutas samai man mala'a batnahu. Tidak masuk pengetahuan di dalam 7 petala langit kepada orang yang memenuhi perutnya dengan makanan. Ni orang yang apa? Orang yang Allah Ta'ala berikan anugerah pada dia dengan ilmu. Ghalibnya orang tersebut tak ada lah perangai sangat gemar pada makan ni. Ghalibnya lapar banyak daripada kenyang. Sebab apa? Sebab bila lapar ni rohani bersinar. Rohani bersinar. Rohani bercahaya. Jiwa kita jadi apa? Jadi jinak dengan Allah Subhanahu wa taala saat kita lapar ni. Tak percaya saya sebut tadi tengok Ramadan. Tengok Ramadan waktu kita lapar, waktu kita di siang hari tu. Waktu tu kita rasa dekat, kita rasa jinak dengan Allah, munajat dengan Allah rasa lain saat kita lapar bandingkan kita kenyang. Jadi ilmu yang datang daripada 7 petala langit ni pun tak akan masuk dalam diri orang yang penuh perut dia dengan makanan. Waliknya orang yang biasakan diri dia berlapar akan keluarlah hikmah-hikmah. Tu Imam Syafi'i pun ada sebut, Luqmanul Hakim pun ada sebut nasihat pada anak dia supaya apa? Supaya membiasakan lapar, supaya tak tumpul hikmah, tak tumpul akal dan diberi hikmah oleh Allah Ta'ala, kebijaksanaan oleh Allah Ta'ala. Baik. Abu Turab An-Nakhshabi kan. Abu Turab An-Nakhshabi. Saya pernah cerita Abu Turab An-Nakhshabi ni, dia kata tak pernah dia kata dalam hidup aku mari rasa nak makan itu ini kecuali marrah wahidah, dia kata. Kecuali sekali yang mari dia tu nak makan macam mengidam gitu. Biasa tak pernah mari perasaan macam tu dia tu. Tapi hari tu mari rasa nak makan. Nak makan apa? Nak makan khubzan wa bidan. Nak makan roti dengan telur. Roti telur kot kita. Telur pula kita kalau roti telur biasa dah sekarang ni telur gedik kita. Tu kita. Pergi cari mana ada, Gombak tak ada, mana ada? Malakat Putrajaya pergi. Sebab apa? Saya tahu sebab saya pergi. Saya termasuk dalam ni tuan-tuan. Ni bab syarahut ta'am ni. Tuan-tuan lebih terjaga lagi daripada saya. Baik.
Kata Abu Turab An-Nakhshabi, hari itu dia rasa nak makan roti dengan telur. Maka dia pun keluar pergi cari. Nak cari tempat yang halal ni. Nak cari tempat yang halal. Maka terpaksalah naik kenderaan. Bila naik kenderaan, maka orang tengok dia, orang sangka dia muka mirip-mirip, serupa dengan lusus yang sedang dicari oleh orang kawasan tu. Serupa dengan penyamun, perampok kawasan tu. Fadarabuni, dia cerita sendiri. Maka aku pun dipukul, dia kata. Fadarabuni, mereka pukul aku. Mereka pukul banyak kali. Sampai dia kata sab'ina dirrah. Sampai 70 kali aku kena pukul. Barulah mari seorang lelaki, tengok dia, dia kata ni ulama besar ni Abu Turab An-Nakhshabi. Baru masa tu orang tahu, kita silap orang dah. Lepas 70 kali pukul, kita silap orang, pakat minta maaf dengan Abu Turab An-Nakhshabi. Maka orang yang kena dia tadi sebagai ulama besar bawa pergi rumah dia. Mari kita pergi rumah saya lah dulu, berehat. Sakit naya ni, kena pukul 70 kali dah ni. Siapa di rumah lelaki yang bawa tadi, maka lelaki itu pun hidang kepada Abu Turab An-Nakhshabi roti dengan telur. Dapat sungguh apa yang dia nak. Dia tengok roti dengan telur, maka dia berkata dengan nafsu dia, ya nafsi, wahai nafsuku, dia kata, makanlah selepas engkau dipukul 70 kali. Ambil, munak sangat. Tak ada marah pada siapa-siapa. Dia tahu dah benda tu Allah Ta'ala datangkan kerana dia follow keinginan hawa nafsu dia. Tuan-tuan bayang, follow hawa nafsu pada benda halal tu. Follow hawa nafsu dia nak makan, bukan pergi curi tu, bukan pergi rompok dak tu. Pergi cari yang halal. Nak masuk restoran mana yang halal ni? Jakim iktiraf ke tak iktiraf? Kita tak ambil kira dah, rasa nak masuk pergi. Nak makan yang halal, tapi sebab mari daripada keinginan hawa nafsu, dia kata Allah Ta'ala didik diri orang yang muqarrabin ni, orang yang arif ni, sehingga dia bercakap, makanlah setelah engkau dipukul 70 kali, ambil ni upah engkau. Macam kisah yang saya sebut sebelum ni itulah, setelah tangan tercucuk tulang, ambil nak sangat. Tu para ulama ambil pengajaran daripada benda yang berlegar di sekitar dia. Ni antara hukuman ataupun antara peringatan Allah Ta'ala datangkan supaya kita tak hanyut dalam keinginan hawa nafsu kita, khususnya hawa nafsu yang nak makan ni. Baik, sikit lagi nak baca sabda Nabi SAW, afdalukum manzilatan indallahi ta'ala atwalukum ju'an wa tafakkura wa abghadukum ilallahi ta'ala kullu nawamin akulin syarubin. Orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah ialah orang yang paling panjang masa berlapar dan masa tafakkurnya tentang segala dalil yang menunjukkan kepada Allah dan akhirat. Ini orang yang paling afdal kedudukan dia di sisi Allah. Orang yang paling banyak lapar, orang yang paling panjang lapar. Kalau tengok Nabi minta dengan Allah Ta'ala lagi, sehari lapar, sehari kenyang. Sehari lapar, sehari kenyang. Minta supaya Allah Ta'ala berikan kepada dia hari-hari yang lapar. Kita minta supaya hari-hari kenyang. Ada payah gitu. Patah lagi hujung-hujung apa? Hujung-hujung umur dunia ni orang duk cerita kena simpan makanan pula. Lagi kita risau takut tak boleh makan. Kita tak boleh makan, anak bini tak boleh makan. Maka nak buat macam mana? Kena simpan untuk setahun. Beli beras 10 kilo. Bukan 10 kilo lah. Ada setengah tu yang pernah saya dengar. Beli berkampik-kampik dah kumpul dalam rumah. Ni zaman tak ada ayam pula, tak ada ikan, tak tahu simpan ayam dah dalam rumah. Sebab apa? Risau takut tak boleh makan ayam dan sebagainya lah. Akhir zaman ni kenyang dengan zikir. Kena latih zikir. Jangan duk malas zikir. Sebab apa? Nabi sebut kenyang dengan zikir. Maknanya dengan berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar boleh kenyang. Kalau baru nak latih nafsu kita duk malas masa tu.
Sekarang kena ajar nafsu. Biar rajin berzikir. Biar rajin baca Quran. Sebab hujung dunia kenyang dengan benda tu. Kenyang dengan baca Quran. Kenyang dengan banyak berzikir pada Allah. Saat kita nak mengenyangkan dengan zikir dan Quran, saat tu nafsu kita reject. Macam mana nak duduk? Gelisah jiwa. Sebab tu sekarang ni, kita ajar diri kita perbanyakkan zikir. Kurangkan makan. Apatah lagi tua dah. Takkan tak puas lagi makan roti canai. Cuma mikir. Takkan tua dah tak puas lagi makan nasi lemak. Nak puasa 6 pun susah. Nak puasa 6 sampai ke hujung kita rapat. Semalam last kita puasa 6. Allah. Sebab apa ni? Saya tak boleh kalau tak makan nasi lemak. Allah, sampai bila nak makan nasi lemak? Tunggu makan nasi lemak dalam syurga lah pula. Gitu. Tu kita tu. Lepas tu mula cari. Ada tak dalil-dalil yang mengatakan bahawa puasa 6 ni tak afdal. Ada ustaz mari bagi tahu. Tak afdal dalam mazhab Maliki. Ambil pendapat ni. Kena dengan nafsu. Mari ustaz cerita gitu pula. Kena dengan nafsu kita. Puasa 6 tak afdal banding dengan puasa-puasa lain yang Nabi sebut, Nabi buat. Puasa 6 ni qauli je. Dia mari gitu. Tu Maliki, orang yang rajin tak pakai pendapat yang datang daripada satu mazhab, mesti pakai yang jumhur lah. Jumhur kata afdal. Puasa ni pahala setahun. Ambil yang tu lah yang afdal. Bunyi dah nak berhenti dah. Orang yang paling dibenci oleh Allah ialah orang yang banyak tidur, banyak makan dan banyak minum. Ini disebut oleh baginda Nabi SAW. Habis dulu situ akan datang sifat keji yang kedua, syarahul kalam. Sangat juga gemar berkata-kata. Wallah.